Muhammad Hilman Idham, calon Ketua Pemuda Bersatu yang juga dikenali sebagai sekutu rapat kepada Naib Presiden Bersatu, Muhammad Azmin Ali, baru-baru ini membuat satu kenyataan yang menarik perhatian ramai apabila beliau menganggap kewujudan puak-puak dalam parti sebagai barah yang menghalang usaha penyatuan parti. Hilman yang sebelum ini bersama-sama Azmin ketika di dalam PKR menegaskan bahwa sikap berpuak-puak ini merupakan satu ancaman yang serius kepada kestabilan dan perpaduan parti, terutamanya ketika Bersatu sedang berdepan dengan pelbagai cabaran politik. Kenyataan Hilman ini membuka ruang untuk kita berfikir dan membincangkan dengan lebih mendalam tentang peranan puak-puak dalam sesebuah parti politik, terutamanya Bersatu. Adakah kewujudan puak ini benar-benar merosakkan perpaduan parti atau ia hanya satu spekulasi politik untuk menjatuhkan sesetengah individu? Jika benar wujud puak-puak ini, siapakah yang berada di belakangnya? Dan adakah ia akan menjejaskan masa depan Bersatu, terutama ketika parti ini sedang berusaha untuk mengekalkan kedudukannya dalam lanskap politik negara yang semakin mencabar? Dalam konteks ini, persoalan utama yang perlu difikirkan ialah sejauh manakah kewujudan puak ini memberi kesan kepada usaha penyatuan parti. Adakah ia sekadar kabar angin yang sengaja dihebohkan untuk melemahkan pihak-pihak tertentu atau adakah memang wujud perpecahan dalaman yang serius? Hilman menegaskan bahwa Bersatu perlu kembali kepada prinsip perjuangan yang asal, yaitu menjadi sebuah parti yang inklusif, progresif, dan prihatin. Tetapi adakah semua ahli parti bersetuju dengan visi ini? Adakah semua pihak dalam Bersatu benar-benar ingin melihat parti ini bergerak ke arah penyatuan? Atau adakah terdapat elemen-elemen yang ingin melihat perpecahan ini berterusan demi kepentingan politik pribadi? Satu lagi persoalan yang timbul ialah mengenai kedudukan Hilman sendiri dalam parti. Beliau menyatakan bahwa dia adalah penyokong kepada Azmin Ali. Beliau menolak untuk dikaitkan dengan mana-mana puak dalam parti. Persoalannya, adakah Hilman benar-benar bebas daripada pengaruh puak tertentu atau adakah kenyataan ini hanyalah strategi politik untuk menutup percaturan kuasa yang lebih besar? Dalam politik, kenyataan seperti ini seringkali membawa makna tersirat yang lebih mendalam daripada apa yang diungkapkan di permukaan. Apakah Azmin masih mempunyai pengaruh yang kuat dalam Bersatu walaupun beliau tidak bertanding dalam pemilihan kali ini? Apakah peranan sebenar Hilman dalam percaturan politik Bersatu? Sementara itu, kita juga tidak boleh mengabaikan perkembangan terkini dalam pemilihan Bersatu yang bakal menyaksikan pertandingan bagi beberapa jawatan penting. Sebagai contoh, Hamzah Zainuddin yang merupakan ahli Parlimen Larut akan bertanding sebagai timbalan presiden, menggantikan Ahmad Faizal Azumu. Di sini satu persoalan yang menarik untuk dikupas ialah kenapa Ahmad Faizal yang sebelum ini berada di kedudukan tinggi sebagai timbalan presiden kini bertanding untuk jawatan naib presiden. Adakah ini menunjukkan bahwa kedudukan Ahmad Faizal semakin lemah dalam parti atau adakah beliau sebenarnya mempunyai strategi politik yang lebih besar? Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu mempertahankan jawatannya tanpa bertanding. Ini mungkin menunjukkan bahwa kedudukan Muhyiddin dalam parti masih kuat. Tetapi adakah ini bermakna beliau tidak dicabar karena tiada calon yang berani atau mampu menyaingi pengaruhnya? Atau adakah wujud usaha di belakang tabir untuk memastikan Muhyiddin terus berada di tampuk kuasa demi kestabilan parti? Selain itu, kita juga melihat tokoh-tokoh lain yang bertanding untuk jawatan naib presiden, termasuk penyandang Radzi Jidin dan Ronald Kiandi. Kedua-dua mereka telah lama berada dalam arena politik dan mempunyai pengalaman yang luas. Namun, adakah mereka mempunyai sokongan yang cukup untuk mengekalkan kedudukan mereka atau calon-calon lain seperti Ahmad Faizal akan memberikan saingan sengit? Perlu diingat, selain Azmin Ali, nama-nama lain yang disebut-sebut untuk menggantikan Hamzah sebagai Setiausaha Agung adalah calon-calon yang lebih muda dan kurang dikenali. Apakah peranan yang bakal dimainkan oleh individu seperti Razali Idris, Muhammad Rafiq Muhammad Abdullah, dan Ea Aziz Zainal Abidin dalam membentuk hala tujuh parti? Adakah mereka hanya bertindak sebagai pemain pelapis atau adakah mereka mempunyai agenda politik yang lebih besar untuk mencorak masa depan Bersatu?
Satu lagi perkara yang menarik perhatian dalam pemilihan kali ini ialah persaingan antara Hilman dan Akmal Zahin Zainal Zahir bagi jawatan Ketua Pemuda. Pemuda sebagai sayap penting dalam sebuah parti politik seringkali dilihat sebagai platform untuk mencorak masa depan kepimpinan parti. Siapakah antara mereka yang lebih layak untuk memimpin sayap Pemuda Bersatu? Adakah Hilman dengan latar belakangnya yang rapat dengan Azmin akan dapat menarik sokongan golongan muda? Atau adakah Akmal Zahin yang kurang dikenali mempunyai peluang untuk mencipta kejutan? Lebih penting lagi, apakah kesan pemilihan kali ini terhadap kedudukan Bersatu dalam lanskap politik negara? Dengan persaingan yang semakin sengit, adakah keputusan pemilihan ini akan mengukuhkan lagi kedudukan Bersatu, atau adakah ia akan membuka jalan kepada lebih banyak perpecahan dan konflik dalaman? Bagaimana dengan reaksi pihak-pihak lain seperti UMNO dan PAS? Adakah mereka akan melihat pemilihan ini sebagai satu peluang untuk melemahkan Bersatu, atau adakah mereka akan coba mencari jalan untuk bekerja sama dengan parti ini demi kepentingan politik bersama? Akhir sekali, satu persoalan besar yang harus kita renungkan ialah adakah Bersatu benar-benar boleh mencapai penyatuan seperti yang diidamkan, atau adakah puak-puak dalam parti ini akan terus menggugat kestabilan dan perpaduannya? Adakah pemilihan kali ini akan menjadi titik tolak kepada perubahan besar dalam Bersatu, atau adakah ia hanya sekadar satu lagi episode dalam percaturan politik yang lebih besar? Tepuk dada, tanya selera, apapun keputusan yang bakal dibuat, ia pasti akan meninggalkan impak yang besar terhadap masa depan parti dan juga lanskap politik negara. Apakah pandangan Anda? Sila utarakan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Sekian, terima kasih.